Sekuntum melati tumbuh melatar, sayang merebah di pohon cemara. Salam sembah pemuka kata, pemanis kalam, pembuka bicara. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah BSS 3033 Teori dan Kritikan Sastra iaitu Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali. Terlebih dahulu, saya akan perkenalkan diri. Saya Ernest Maun, anak Philip Anggun, pemegang nombor metrik D201910887784. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang teori putikan sastra Melayu yang berkenaan dari sudut latar belakang, idea, prinsip-prinsip teori dan cara penggunaannya dalam kritikan sastra. Putikan sastra Melayu adalah satu percubaan yang menyeluruh untuk melihat konsep dan prinsip dasar yang menjadi landasan kepada pemikiran dan penciptaan sastra Melayu yang bermula dengan tarif kata dasar. Ia terus memasuki daerah konsep teks, genre, pengarang, bahasa, estetika dan khaliat sastra Melayu seperti yang menjelma dalam karya-karya lisan dan tulisan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep puitika. Menurut Nurhayati Abdul Rahman 2012, puitika merujuk kepada konsep dan prinsip yang menjadi landasan pemikiran dan penciptaan sastra. Selain itu, Todorov dalam bukunya Introduction to Poetics 1981 menyatakan terdapat dua tanggapan yang berbeza untuk memahami konsep puitika, iaitu yang pertama, dengan melihat teks itu sendiri sebagai objek ilmu. Dalam konteks ini, karya dilihat sebagai objek dasar dan unik yang dapat diberi pelbagai interpretasi. Yang kedua ialah dengan menimbang setiap teks sebagai sesuatu gambaran struktur yang abstrak. Walau bagaimanapun, pertimbangan ini tidak lagi terarah kepada menghuraikan karya dan memberi makna pada karya, tetapi lebih kepada melihat teks sebagai sebuah produk. Yang pertama, berkenaan dengan latar belakang teori putikan sastra Melayu. Teori putikan sastra Melayu diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh, iaitu seorang profesor sastra Melayu di Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 1989. Muhammad boleh dianggap sebagai pelopor penerokaan teori sastra tempatan sekitar tahun 1989. Gagasan Putikan Sastra Melayu diperincikan pada awalnya dalam buku Putikan Sastra Melayu, iaitu satu pertimbangan yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 1989. Putikan Sastra Melayu bertunjangkan kepada konsep keindahan yang mendasari sastra Melayu tradisional. Seterusnya ialah saya akan meneruskan dengan idea teori putikan sastra Melayu. Dengan penelitian yang bersifat analitis terhadap ribuan pantun Melayu, Muhammad menemukan idealisme keindahan yang bersalut dalam hasil kesusastraan Melayu tradisional itu. Bagi membina kerangka pemikirannya terhadap konsep putikan sastra Melayu, pandangan dan tulisan-tulisan Vladimir I, Bransky dan Eagleton sering dirujuk untuk memantapkan idealisme teoretikalnya. Muhammad percaya bahawa keindahan sastra Melayu mempunyai kaitan akrab dengan etos, budaya, pandangan hidup, sejarah, alam sekitar dan lingkungannya. Dengan kepercayaan ini, Muhammad membentang landasan penelitian teks sastra Melayu yang menyekalikan pandangan siometrik, formalisme dan historisme baharu, iaitu dengan memberi kepentingan terhadap semua aspek dalam dan luar teks serta strukturnya. Menurut Sahlan lagi, Muhammad menghampiri konsep yang disebut oleh Eagleton, iaitu Conception of the Unity and Integrity of the Art. Bagi prinsip-prinsip teori putikan sastra Melayu pula ialah pada tahap ini, putikan sastra Melayu akan membantu pembaca atau pengkritik meneroka karya-karya kesusastraan Melayu bagi tujuan mengangkat nilai keindahan teks kesusastraan Melayu di samping mencari makna di sebalik keindahan itu dengan hubungan-hubungan yang berada di luar teks seperti budaya, sikap,
pandangan, hidup, sejarah dan alam sekitar masyarakat Melayu itu sendiri. Gagasan Putika Sastra Melayu telah dimantapkan oleh Muhammad lewat bukunya yang berjudul Putika Sastra Melayu setebal 369 halaman dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2000. Kemantapan Idea Muhammad telah melayakkan buku ilmiah ini menerima anugerah Hadiah Sastra Mesra 2001. Usaha Muhammad amat berbaloi. Selain daripada berjaya menyumbangkan idea yang bersifat teoretikal terhadap sifat dan ciri kesusastraan Melayu, idea beliau juga diiktiraf sebagai satu hasil kajian ilmiah yang bermutu dan bermanfaat. Putika Sastra Melayu menjadi kunci untuk pembaca mencari jawapan sebenar kepada sifat dan ciri-ciri kesusastraan Melayu yang meliputi karyanya, pengarang, wardah, estetika, karya dan bangsa pemiliknya. Yang terakhir sekali iaitu cara penggunaannya dalam kritikan sastra. Pendekatan putika Melayu ialah pendekatan yang berasaskan kepada teori putika sastra Melayu oleh Muhammad Haji Saleh. Teori ini meletakkan prinsip putika iaitu keindahan sebagai dasar teori. Tulisan penting Muhammad Haji Saleh ini termuat dalam bukunya Putika Sastra Melayu yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini sebenarnya hasil permunian dan pemantapan gagasan idea awal yang termuat dalam syarahan. Pengukuhan sebagai profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Syarahan ini dibuat naik dalam sebuah buku kecil dengan judul Putika Sastra Melayu, iaitu suatu pertimbangan yang diterbitkan oleh penerbit UKM pada tahun 1989. Mendekati teks kesusastraan berasaskan teori ini bermakna pengkritik meletakkan diri mereka pada landasan putika dengan hasrat untuk membuktikan kehadiran ciri-ciri estetika yang memikna makna teks. Oleh itu, Muhammad menjelaskan secara terperinci berkenaan ciri-ciri keindahan yang menjadi teras putika kesusastraan Melayu, iaitu yang pertama, keindahan dalam mengajar dan mendidik. Teras ini membincangkan setiap isi kandung dalam hasil kesusastraan Melayu mampu memberikan mesej, pengajaran dan pendidikan kepada setiap pembaca dan pendengar. Yang kedua pula ialah keindahan dalam pengungkapan. Pengungkapan kesedihan dan kesusahan. Teras ini pula membincangkan tentang ungkapan yang menzahirkan kesusahan dan kesedihan dalam setiap isi kandung hasil-hasil karya kesusastraan Melayu klasik. Penzahiran kesusahan dan kesedihan dapat ditonjolkan dengan ungkapan-ungkapan dalam hasil karya-karya tersebut. Yang ketiga iaitu keindahan dalam penceritaan. Teras ini pula membincangkan pengisahan isi kandung dari awal hingga akhir cerita. Biasanya setiap pengisahan atau penceritaan memenuhi plot cerita dalam hasil-hasil karya. Hasil-hasil karya kesusastraan Melayu. Yang keempat ialah keindahan dalam rasa. Teras ini menjurus kepada pengaliran rasa setelah membaca atau mendengar sesebuah genre kesusastraan Melayu. Kebiasaannya ia melibatkan perasaan pembaca atau pendengar. Kedatangan rasa dan perasaan membuatkan seorang pembaca atau pendengar rasa puas hati dan berasa indah. Yang kelima ialah keindahan yang asli. Teras ini membincangkan setiap hasil-hasil karya Melayu menepati ciri-ciri puisi Melayu klasik iaitu pantun dan syair. Kesamaan ini meliputi baris serangkap, jumlah perkataan sebaris, jumlah suku kata sebaris dan pola rima akhir. Makna dalam perkataan putika juga telah hampir menenggelamkan makna asalnya. Putika ialah salah satu bidang ilmu sastra yang terpenting kerana ia secara khusus mencari, menganalisis dan menemukan ciri-ciri atau sifat-sifat yang wujud dalam kalangan pengarang terbesar sesuatu zaman dan menentukan nilai teks yang unggul. Putika memberikan kaedah-kaedah umum yang menjelaskan konvensi sastra yang melatari lahirnya sesebuah sejarah dan tradisi kesusastraan.
dan kaedah-kaedah tersebut dapat dikesan melalui pembacaan dan penilaian terhadap teks-teks yang dihasilkan oleh golongan pengarang terkemuka. Makna asal Putika itu kini mendapat wajah baru harus difahami sebagai unsur semula jadi atau fitrah yang muncul dalam tradisi sastra yang selari dengan koda budaya untuk mengenal pastitik asli sesuatu bangsa tersebut. Secara tidak langsung, bidang puitik tidak lagi sifat kesusastraannya berdiri sendiri, tetapi mendapat dukungan dimensi budaya yang mengkahir dan mencorakkan kesusastraan sesuatu bangsa. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa teori Putika sastra Melayu ini merupakan estetika yang menjadi induk pemikiran Muhammad Haji Saleh terhadap kesusastraan Melayu. Keindahan yang ditonjolkan sebagai asas yang menteorikan kesusastraan Melayu itu digali daripada genre puisi dan prosa Melayu klasik. Salah satu kekuatan dan keunggulan kesusastraan Melayu klasik pada Muhammad ialah nilai keindahan yang terpadu di dalam karya-karya kesusastraan yang dihasilkan olehnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.